Hey, what's up guys? So, hari ni kita akan sambung kita punya lesson terakhir untuk chapter 5, 5.3 iaitu Transistor Part 2. Jadi sebelum kita sambung ni kan, kalau ada yang dah terlupa apa yang dimaksudkan dengan transistor tu, saya suggest awak tengok balik lah lesson previous Transistor Part 1 check balik dekat YouTube. Okay, kalau dah masih ingat lagi, masih fresh lagi kan. Okay, kalau kita sambung. And sebelum kita sambung, saya nak share apa itu dia punya learning outcome untuk hari ni. So, untuk transistor part 2 ni, by today, what you should be understand is, what you should be able to understand is, you should be able to explain transistor as current amplifier. Macam mana transistor ni berfungsi nak besarkan arus. And then you have to understand the use of transistor as potential divider. Apa itu potential divider? Kejap lagi kita tengok. And then number 3, you have to be able to explain the concept of LDR. LDR ni bukan long distance relationship, tapi light dependent resistor. And then yang terakhir ialah you should be able to understand or explain the concept of thermistor with transistor. Alright, so without further ado, mari kita lihat this second part of transistor. So, transistor act as current amplifier. Apa benda tu? Okay, kalau previously kita dah belajar transistor ni, dia act as macam switch kan. I mean dia depends on base current. Kalau ada base current, ada collector current, maka dia punya collector circuit ni akan turn on. Kalau tak ada base current, tak adalah collector current, so dia punya collector circuit ni tidak akan turn on. Okay, yang ini sama. Okay, apa benda yang sama? Okay, kita tengok kat sini ada satu activity. Okay, kalau awak tengok dekat activity ni, kalau kita ada dekat lab, kita boleh buat lah. Tapi kita tak ada dekat lab kan. So kat sini dia kata apa ni? Aim dia to study the use of transistor as a current amplifier. So macam mana nak guna transistor nak amplify current ni? Okay, macam ni. Awak tengok dekat sini kita ada satu circuit. Kita ada satu gabungan circuit. Okay, kalau awak ingat lagi, yang first ni kita panggil ni base circuit. Sebab apa? Sebab dia dekat base terminal untuk transistor. Manakala second circuit ni dekat sini kita panggil sebagai collector circuit. Kenapa? Sebab dia ada collector terminal dekat circuit ni. Okay, macam sebelum ni kita dah tengok kalau switch tu open, walaupun sini kalau sini open, dia tidak ada base current. Bila tidak ada base current, tidak ada collector current. Bila tidak ada collector current, walaupun awak nampak circuit ni complete, tapi dia tidak akan menyala kerana transistor ni turned off. Okay, so the moment bila kita letakkan arus kat sini, okay, setiap arus base current yang ada ni, dia akan supply base voltage. Okay, macam biasalah kita ada current, kita akan ada voltage kan. So current ni kita panggil base current. Kat sini dia akan supply base voltage. Kita panggil base voltage from B to E. So kita panggil dia VBE. So, untuk turn on transistor ni, kita perlukan at least minimum amount of VBE. VBE ni depends on transistor ni. Kalau kita buat transistor daripada material lain, VBE dia lain. Maksud VBE ni minimum amount of voltage yang diperlukan untuk turn on transistor ni. Okay, so bila kita tidak pasang circuit ni, maksudnya tidak ada base current. Bila tidak ada base current, tidak ada base voltage. Bila tidak ada base voltage, transistor ni tidak hidup. Tidak turn on. Bila transistor tidak turn on, maka collector circuit ni pun tidak akan complete lah. So tidak akan menyala. Tidak ada bacaan dekat milliammeter ni. Okay, the moment kita supply current, okay, bila kita dah ada current, okay, current tu pula kalau current tu mencukupi dengan minimum amount of VBE ni, okay, bila dapat je minimum amount, at least sekurang-kurangnya VBE, maka dia akan hidup at the minimum amount of collector current lah. Tapi collector current ni tidak sama dengan base current. Kenapa? Sebab a small change in base current akan result in a high amount of collector current. Macam tu lah konsep kita dapat amplify current.
Okay. Okay, dekat sini ada resistor dekat base circuit ni. Untuk apa resistor ni? Resistor ni functionnya untuk control the amount of current dekat base circuit. Okay. Kalau kita gunakan resistor rendah, maka currentnya akan tinggi lah. Tapi kalau kita increasekan resistor ni, maksudnya dia punya current pun akan apa? Akan tinggi. Okay. Kat mana? Alright. So let's say kat sini ada satu, ni adalah dia punya step-step dia. Yang first, arrange the circuit as shown, and then record the recordings, and then replace resistor ni dengan nilai yang lebih besar. Kalau awak tengok table ni kan, adalah nilai dia. So bila awak letak ni, awak akan dapat bacaan-bacaan. Bila awak tukar nilai resistance ni, awak akan dapat bacaan dekat milliampere untuk base circuit, and also milliampere untuk collector circuit. Okay. Dan dua bacaan ni, bila awak tengok dekat graf, dia akan menunjukkan graf yang macam ini. Ni graf dia. Okay, bila plot, awak akan dapat grafnya berbentuk straight line yang lalu through the origin. Okay, maksudnya apa? Maksudnya graf ni adalah directly proportional lah. Okay, ini untuk base current, ini untuk collector current. Okay, awak letak sedikit base current, dia akan result in high collector current in relationship dia in directly proportional lah, maksudnya dia berkadar terus. Okay, dan untuk sini kita ada satu yang kita panggil sebagai amplification factor. Apa itu amplification factor? Maksudnya kadar ataupun faktor aplikasi lah, faktor pembesaran. Macam itulah lebih kurang. So maksudnya apa? Maksudnya kalau awak letak base current sebanyak ini, awak akan dapat berapa banyak collector current. So inilah fungsinya untuk amplify current. Inilah fungsi dekat dalam speaker awak tu, macam mana awak cakap dekat mikrofon. Okay, and then bila the speaker tu keluar, awak dapat dengar bunyi yang lebih kuat. Macam tu lah. So kat sini awak ada amplification factor. Macam mana nak cari? Just kira sebagai gradient of the graph. Alright. Y minus bahagi X. Dapatlah dia punya gradient kan. So this means that a change of 1 milliampere in the base current will cause a change of 156 milliampere in the collector current. Banyak. Okay. Maksudnya memang berfungsi lah dia sebagai current amplifier. Alright. Okay, next. Awak tengok bright info ni. Ni ada beza dia. Ni adalah beza, ingat beza simbol and dia punya diagram untuk transistor. Okay, kalau NPN ini apa? Ini NPN kan? Ingat lagi tak? And then kalau PNP pula PNP. Okay, kat sini ni yang saya sebut tadi. Kalau base current kosong, maksudnya collector current pun kosong. Okay. Dan apa relationship antara base current, collector current dengan emitter current ni? Okay, maksudnya awak tengok kat sini senang je. Kalau yang NPN ni, base pergi sini, collector pergi sini, emitter keluar kat sini. So dia menunjukkan base tambah IC akan dapat IE. Maksudnya IE mestilah paling besar kan? Okay, sebab itulah IE ni paling besar. Yang ni pun sama. IE ni, daripada IE, dia split kepada base, split kepada C, kepada collector. Maksudnya IE ni juga yang paling besar sebab dia split 2. Okay, sebab itulah IE paling besar. Kemudian antara IB dengan IC, kita dah tahu IC ni confirm lagi besar daripada IB. Sebab dia adalah amplifier kan. Saya kan ada sebut tadi, kat mana tadi? A small change in IB will cause a big change kat sini in the collector current. Okay, so that's why apa relationship between IB, IC and IE? Inilah relationship dia. IB paling kecil, IC tengah-tengah dan IE paling besar. Dan ini adalah formula untuk kita cari dia punya amplification factor. Alright. So next kita sambung. Okay, ni tadi a small increase in the base current. Inilah yang saya sebut, will cause a big change in the collector current. Hence, a transistor can function as a current amplifier.
Alright, so next, selepas ini kita akan tengok pula macam mana transistor ni berfungsi sebagai apa tu? Sebagai apa? Potential divider. Okay, apa itu potential divider? Okay, macam ni kita tengok balik kita tengok dekat diagram ni, kat figure ni kan. Okay, apa maksudnya? Maksudnya kalau kat sini kita ada input voltage, maksudnya supply kan. Contoh supply total adalah 6. Apa maksud potential divider? Okay, bila kita connect dua resistor macam ini, okay, resistor dengan potential divider ni, dia membentuk series circuit. So, kalau series circuit, total resistance je awak kena tambahkan sahaja. So, maksud potential divider tu ialah nilai, kalau V kat sini 6, V kat sini dia akan bahagi ikut nilai resistor. Okay, contoh ni 6, so sini mungkin jadi 2, 4. Ataupun sini mungkin jadi 2 volt atau 4 volt kat sini. Sebab apa? Sebab dia divide antara dua ni bergantung kepada nilai resistance dia. Ni yang dimaksudkan dengan potential divider tu. Kenapa kita nak buat potential divider ni macam ni? Ini adalah function ni kejap lagi. Kita nak tengok macam mana kita nak gunakan konsep potential divider ni untuk membentuk automatic switch. Okay. Kat sini kan, awak ingat balik yang kita tengok sebelum ni. Kat sini ada transistor. Okay, kalau sini ada transistor, sini mestilah IB kan. Dan IB mestilah IB between IB and IE kat sini. Ni IE. So, dekat sini, kita panggil dia apa tadi? Collector, kita panggil base circuit. So, base circuit ni yang mengawal collector circuit kat sini kan. So, maknanya untuk kita kawal base circuit ni, kita kena kawal resistor kat sini. Okay, maksudnya apa? Maksudnya resistor kat sini kena mencukupi untuk make sure ada base current lalu kat sini. Maksudnya apa? Maksud mencukupi tu maksudnya dia tidak boleh terlalu banyak, sebab kalau dia terlalu besar resistor kat sini, dia akan menyebabkan current ni kecil. Bila current kecil kat sini kan, dia tak ada base voltage lah, VBE tu tak dapat nak turn on transistor ni. Sebab itulah kita kena make sure, kalau kita nak transistor ni turn on, kita kena make sure R2 ni, resistor kat sini low, supaya bila resistor low kat sini, currentnya akan increase. Okay, bila current ni increase, kita dapat voltage nya pun increase. Okay, alright. So, untuk cari voltage kat sini, kenapa kita nak cari voltage kat sini ni? Wah, ni V out ni. Kenapa? Sebab V out ni lah yang saya cakap tadi diperlukan untuk turn on transistor ni. Kan kita ada VBE, ni adalah minimum base voltage untuk turn on transistor. Dia depends kat jenis transistor kan. Kalau transistor tu silicon, dia perlukan let's say 0.7 volt untuk turn on. Kalau transistor tu germanium, dia perlukan at least 0.3 volt. So dia kena make sure nilai base voltage tu mencukupi bergantung kepada transistor untuk dia turn on. So macam mana kita nak kira nilai transistor, nilai voltage kat sini? Macam ni kita nak cari? Contoh soalan, what is the base voltage of the circuit? So macam nak kira? So basically dia sama je macam sama macam circuit biasa. Okay, sini awak tahu sini adalah V total. Sini adalah resistor 1, resistor 2. So, since dia ni adalah series, maksudnya total resistance sama dengan R total sama dengan R1 plus R2 kan. Okay, katakan awak dah ada resistor kat sini. Kita tahu formula untuk voltage V equals to IR. So, maksudnya awak nak cari VR2 ni. Ni VR2. Macam nak cari VR2? Untuk cari VR2, awak kena cari current. Awak kena multiply dengan resistor dia kat sini. Betul tak? Okay. So, kat sini awak dah ada resistor dia. Let's say dia bagi resistor dan dia bagi resistor sekian-sekian. So, untuk cari VR2 kat sini, awak kena cari apa ni? Awak kena cari current. Okay. Untuk cari current dia pula, since dia adalah series. Kat sini series. Ni series circuit. Untuk cari current kat series circuit, awak kena buat apa? Okay, maknanya untuk series circuit, current untuk setiap resistor ni sama kan? Ingat tak sebab apa? Formula dia punya relationship
current total sama dengan current 1 sama dengan current 2. Ni untuk series circuit. Okay. So, maknanya untuk cari current dekat R2 ni, awak kena cari total current. Macam mana nak cari total current? Awak dah ada total voltage, awak dah ada total resistor. So, nak buat macam mana? So, current total, I total, sama dengan V input. Ni V input ni sama dengan V total lah. Bahagi R total. Okay. So, tadi untuk cari I total ni awak dah ada formula ni kan. And then, soalan nak cari VR2. Ni V output ni VR2 lah ni. So, tulis semula VR2 sama dengan current total darab resistor R2 kan. Betul tak? Sebab dia nak cari voltage kat sini. So, darab resistor R2. So, sekarang awak dah ada formula VR2 sama dengan I total darab R2. So, I total ni awak tahu tak apa? Tahu kan? I total ni ialah ni. Formula ni. So, nak buat apa? Gantikan sahaja. Gantikan ke dalam ni. Awak akan dapat. Okay, awak akan dapat VR2 ataupun ni adalah V output. Okay, saya tulis V output lah pendek sikit. Okay, V output sama dengan apa? Okay, ni I total tadi apa? I total ni V in bahagi R total. So, V in bahagi R total. Salin balik ni R2. R2. Okay, so dekat sini, apa lagi yang kita boleh ganti? Okay, kita tahu V in kita dah dapat, R2 kita dah dapat. R total ni macam mana dia cari? Ni, kita ada ni. R total sama dengan R1 plus R2. So, gantikan dalam ni, awak akan dapat, saya tulis dalam ni je lah, sebab tak ada ruang kan. R total sama dengan R1 plus R2. So, dari sini awak dah dapat formula akhir untuk cari V output. Maksudnya untuk cari base voltage. Untuk cari untuk cari voltage dekat sini, dekat R2 ni, dekat out ni, V out ni, awak dapat formula ni. Formula ni juga bila awak susun semua untuk bagi cantik, and dia sama dengan apa? R2 bahagi, tak ada ruang. Dia sama dengan apa? R2 bahagi R1 plus R2 darab apa ni? Darab V in, darab V input. Ni sama dengan V output. Inilah formula ni yang awak akan guna untuk cari V output dekat resistor bawah ni. Sama tak dengan yang ini? Kan sama. So, macam mana dia dapat formula ni? Ni yang saya explain tadi lah. Macam mana kita dapat equation ni. Okay. Inilah untuk cari apa ni nak cari ni? Potential divider untuk cari voltage dekat dekat figure, dekat resistor yang untuk base circuit tu. Okay, kenapa kita perlukan current, kita perlukan perlu cari ni? Sebab okay, kalau kita nak hidupkan resistor ni, kita kena ada base voltage. Untuk dapat base voltage, kita kena ada base current. Untuk dapat base current, resistor kena low. So, bila resistor low kat sini, V dia tinggi lah kan, sebab V sama dengan IR. Sorry. Bila resistor low, apa tadi? Terbalik. Bila kita ada bila mula-mula sekali, bila resistor kat sini low, kan, bila resistor low, kita akan ada current. Okay, bila ada current kat sini, maka current tu lah yang akan hasilkan VBE tadi kan, VBE, base voltage, untuk turn on kita punya circuit kat sini. Okay ke? Alright, tak apa. Kita tengok apa fungsi contoh dia pula. The use of a transistor as an automatic switch. So, kat sini lah kita nak gunakan transistor sebagai automatic switch ni. Yang pertama tadi, okay, kita nak guna light dependent resistor in a light control switch. So, apa itu light dependent resistor? Okay, light dependent resistor ni ialah sama je macam resistor, tapi dia bergantung kepada cahaya. Apa maksudnya?
Okay, ni simbol untuk light dependent resistor. Ni bentuk fizikal dia. Okay, kalau ada cahaya, dia punya resistance akan rendah. Okay, bila ada cahaya, resistance dia low. Kalau gelap, resistance dia akan high. Bila gelap, resistance dia high. So macam mana kita nak buat ni? Okay, awak tahu kan, untuk make sure circuit ni turn on, kita kena ada base current lalu kat sini. Untuk ada base current lalu kat sini, kita kena make sure ada voltage lalu kat sini. Voltage lalu kat sini. Ni kena current kat sini kan. Kita kena ada voltage lalu kat sini high. Voltage kat sini high. Sebab apa? Bila ada voltage high kat sini, kita akan dapat bila voltage kat sini high, kita akan dapat current current flow lah kat sini, dekat IB ni. Faham ke? Okay, kita tengok kat sini ayat ni. Light dependent resistor is a type of resistor. Its resistance changes with intensity of light. Macam saya cakap tadi, resistance dia berubah bergantung kepada kadar intensity cahaya. So, resistance dia tinggi bila light intensity low dan sebaliknya. Maksudnya bila gelap, resistor dia tinggi. Okay, tengok yang ayat kedua. In the dark, LDR resistance is very high. So, bila dalam keadaan gelap, let's say malam, resistor kat sini sangat tinggi. Resistance dia tinggi. Okay, bila resistance tinggi, based on the concept of potential divider, voltage across LDR will also increase. So, bila resistor kat sini tinggi, dia punya voltage pun tinggi. Kenapa? Sebab konsep V equals to IR. Bila resistor dia tinggi, voltage also tinggi. Okay, so bila voltage tinggi, bila voltage ni tinggi dan VLDR ni melebihi yang kita panggil tadi minimum voltage across BE. Kan saya sebut tadi kita ada VBE. So bila voltage across base circuit ni tinggi, dia melebihi VBE, maka apa yang terjadi ialah dia dapat supply current kat sini kan untuk turn on transistor tu. So bila dia dapat supply base current, adalah collector current. So bila ada collector current, maka transistor ni akan turn on dan collector circuit ni akan complete. Menyala lah lampu kat sini. So maknanya apa? Ni maknanya bila ni tadi bila light dependent kan, ni maksudnya bila gelap kan, betul tak? Ni bila gelap, sebab apa? Kan gelap resistor tinggi. Ni maksudnya gelap lah ni. Gelap. Bila gelap, resistor tinggi. Bila resistor tinggi, voltage pun tinggi. Bila voltage tinggi, dia dapat supply minimum base voltage untuk turn on transistor. So, bila transistor turn on, collector current boleh flow. Maksudnya, circuit ni akan complete dan menyalakan lampu yang ada kat sini. Sebab tu malam-malam, automatic lampu jalan tu hidup kan. Dan dia tak semestinya waktu malam je. Dan ada, awak pernah nampak kan, kalau macam hari mendung, hari gelap sikit, tiba-tiba dia menyala. Macam tu lah, sama. And then, under bright conditions, bila siang pula kan, apa yang berlaku ialah kan terang. Bila siang-siang tu terang, maksudnya resistor dekat sini berkurang lah kan. Kena faham lah LDR ni macam mana fungsi dia. Bila terang, resistor berkurang. Bila resistor berkurang, voltage pun berkurang. Bila voltage berkurang, tak cukup untuk turn on resistor ni. So maksudnya voltage ni akan banyak dekat sini. So bila banyak kat sini, dia tidak flow ke sini lah. Maksudnya tidak boleh turn on dia punya transistor. Ini adalah fungsi untuk LDR dengan transistor untuk street lights. Okay, dia bergantung kepada posisi resistor itu. Kita letak kat sini ke kita letak kat sini. Tengok kepada jenis resistor tu. Okay, kemudian kalau thermistor pula. Thermistor ni apa? Basically sama je macam resistor lain, tapi thermistor ni fungsinya untuk detect heat. Okay, bila hari tu tengok
resistance changes with temperature. Kalau tadi resistance dia changes with light, ni changes with temperature. So under room temperature, maksudnya suhu bilik keadaan biasa, resistance dia tinggi. Tapi bila panas, apa yang jadi bila panas? Resistance dia rendah. Okay, resistance dia rendah. Contoh yang ada ni dekat aircon, dekat peti ais kan. Macam mana? Okay, bila aircon awak tu detect suhu tu dah meningkat berbanding daripada apa yang awak set. Contoh awak setkan suhu dia 16, tapi bila thermistor ni baca suhu dah jadi 18, dah jadi 20. Apa yang berlaku ialah dia akan turn on kan kompresor tu untuk sejukkan balik. Macam tu lah fungsi dia. So macam mana fungsi dia? Dekat sini tengok the surrounding temperature increase. Bila suhu increase, resistance become low. Bila resistance become low, voltage across thermistor decrease. Okay, bila voltage across thermistor decrease based on concept potential divider macam ni bila siang, let's say suhu tu panas kan. Bila panas, apa jadi bila panas? Resistance dia berkurang kan. So bila resistance kat thermistor ni berkurang, V dia akan berkurang juga. So kalau V kat sini berkurang, secara automatik V dekat sini akan naik lah, sebab dia kan potential divider. Contoh kalau kat sini, kalau secara general, secara perkataan tu, secara even, secara sama rata, kalau kat sini 6 volt, sini mestilah 3 volt kan. Okay, tapi bila panas, resistor kat sini berkurang. Bila resistor kat sini berkurang, apa yang jadi dekat voltage dia akan berkurang. Bila voltage kat sini berkurang, contoh voltage kat sini jadi 2 volt. So nak tak nak, baki 4 volt tu akan masuk kat sini. So bila panas, sini panas, resistor dia kurang. Bila resistor dia kurang, voltage dia berkurang. Bila voltage berkurang, voltage kat sini akan naik. Bila voltage kat R2 ni, yang bawah ni menaik, apa jadi? Bila voltage menaik, dia akan ada supply untuk VBE. Voltage for base voltage dia akan ada. So bila ada base voltage, apa yang berlaku dekat collector current ni? Dia akan flow lah. Sebab apa? Bila ada base voltage, IB akan flow. Bila IB flow, IC pun akan flow. So bila IC flow, device kat sini akan turn on lah. Tak semestinya lampu. Okay, ini boleh jadi kompresor. Digantikan dengan kompresor air conditioner ataupun kompresor peti ais. Kan bila awak buka peti ais, pernah tak bila awak buka peti ais lama-lama kan kesejukan tu keluar kan. So bila awak buka peti ais lama-lama, tiba-tiba awak dengar bunyi macam mesin kat belakang peti ais tu. Itu adalah bunyi kompresor lah. Sebab bila awak tutup, suhu dah regulate, so kompresor tu akan stop. So bila awak buka, suhu dia meningkat semula, jadi panas. So dia kena sejukkan semula. So kompresor akan turn on secara automatik bila thermistor awak tu detect suhu peti ais awak tu meningkat. Faham ke? Inilah fungsi automatic switch menggunakan thermistor. Dia bergantung kepada posisi ni jugalah. Kalau awak letak, let's say awak letak thermistor tu dekat bawah ni. Bila awak letak thermistor ni dekat bawah ni, maksudnya untuk turn on ni kita perlukan base current. Untuk base current ni ada, kita kena ada high voltage kat sini. So untuk high voltage kat sini, kita kena ada high resistor kat sini, high resistance. Kalau awak letak thermistor tu dekat sini, bila dia akan jadi high resistance? Bila suhu sejuk kan. Maksudnya kalau itu sesuai untuk jadi alat pemanas lah. Bila suhu sejuk, resistor dia tinggi. Bila resistor tinggi, voltage pun tinggi. Bila voltage tinggi, sini akan ada IB. Bila ada IB, adalah IC. Bila ada IC, complete circuit ni dia akan turn on device kat sini. So ini sesuai untuk kita guna heater lah. Heater dekat, let's say, kawasan sejuk kan. Kan orang-orang dekat kawasan salji, kawasan sejuk, dia ada heater. Heater tu untuk hasilkan haba lah bila dia nak. Contoh keadaan dia suhu 19 tapi dia nak suhu 20. So dia akan gunakan dia punya heater and then dia turn on lah dia punya temperature. So to make sure dia punya temperature tu always panaskan badan dia. Okay.
So ini basically untuk aktiviti lah, kita buat lah. So dah explain tadi kan. Okay, so dengan ini kita pun dah tamat lah untuk chapter 5. Okay, setakat ni kalau awak tak faham, awak boleh try tengok balik nota awal tu. Kalau dah okey lah, bagus. So boleh cuba jawab latihan formative practice 5.3 ni. Jawab dalam Microsoft Teams dan saya akan buat assignment macam biasa lah. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Dan itu saja untuk hari ini. So kita pun dah habis chapter 5. Next time kita akan sambung dengan chapter 6. Bye kelas.